Okey, topik pada pagi ini cukup menarik. Saya tahu dia agak saintifik sedikit. Anda dengar pun bunyi macam glutathione lah, betul tak? Tapi jangan risau. Nama je yang canggih-canggih, tapi sebenarnya Tuhan bagi anugerah tu sentiasa berada di dalam badan kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak soal pada anda sekarang. Cuba bagi 3 sebab utama kenapa orang mati. Cepat, kenapa orang meninggal. Tulis. Ini sains ya, maksudnya apakah jenis-jenis penyakit yang top 3 yang menyebabkan orang boleh fatal ataupun membawa maut. 1, 2, 3. Yang top sekali dulu. Okey, apa dia? Yang penting kalau siapa tulis jantung, dia masih lagi pandai. Maksudnya dia tak lari daripada jawapan. Di mana-mana you pergi satu dunia pun, jantung masih lagi nombor 1. Nombor 2, apa dia? Yes, ada orang tulis cancer. Seronoklah mengajar you all ni. Bukan mengajar, saya tak pernah mengajar. Saya cuba berkongsi ilmu. Saya tak pandai dan saya cuba jadi pandai. Itu saja. Okey. Kita kena belajar, betul tak? Nombor 3 ialah penyakit metabolic syndrome yang you kata 3 serangkai seperti masalah diabetes, high blood, stroke ataupun campur 3-3 sekali ni. Zaman sekarang termasuklah masalah obesity. Dan tadi siapa tulis accident, jangan you nak tinggalkan. Jawapan tu tepat tu. Okey, baik, cukup dulu 3 ni sebagai mukadimah supaya ada kaitan dengan pelajaran kita tentang glutathione lah, antioksidan dan sebagainya. Rupa-rupanya sebelum jadi penyakit jantung atau heart attack atau stroke atau cancer atau metabolic disease, saya ulang lagi sekali, metabolic disease tu yang you tulis 3 serangkai tu. Jangan lupa pada diabetes, high blood, kolesterol. Dan sekarang kita masukkan obesity sekali sebagai penyakit juga. Jangan main. So, rupa-rupanya kebanyakannya anda dah tahu disebabkan kita terlalu banyak makan gula, benda beracun, fast food atau processed food. Itu kita banyak cerita. Tapi hari ini kita nak mendalami sedikit, kita nak gali sikit dalam supaya ilmu you meningkat. Iaitulah semua-semuanya adalah disebabkan kerosakan kepada satu bahagian daripada sel kita. Dalam sel kita kan ada banyak dia punya orang panggil gadget-gadget dia lah, ataupun dia punya organ, ataupun bukan organ lagi dah. Dalam sel tu dia panggil dia punya elemen-elemen tertentu seperti mitokondria. Jadi mitokondria ni adalah tempat dia, orang panggil macam tenaga nasional lah, mengeluarkan tenaga, memproseskan banyak lagi fiziologi badan kita, fungsi badan kita. Jadi kalau mitokondria tu rosak, habislah sel tu, tak boleh pakai. Yang lain tu seperti nukleus, cytoplasm, ada liquid, ada cecair semua. So, tetapi mitokondria tu, kalau anda tengok kan design dia yang bengkok-bengkok dalam tu, bulat-bulat bujur, dia tu yang rosak. Sebab itulah sel kita rosak, maka kita akan dapat 3 penyakit tu tadi. Contohnya penyakit jantung, penyakit kanser dan penyakit metabolic syndrome. Asal usulnya daripada sel. Of course sebelum tu genetik atau kromosom semua tu. Tapi 2 penyebab utama, dengar sini, mengapa mitokondria tu boleh rosak. Okey, dengar ya, ini yang ilmu dia sebenarnya. Ialah 2 sebab utama. 1, disebabkan terlalu banyak free radical. Free radical ni adalah kalau you tengok sel-sel kita tu dia ada contoh oksigen yang mesti ada berpasang-pasangan, tetapi disebabkan zaman moden ni, gaya hidup dan sebagainya, kita banyak sangat free radical yang maksudnya dia tak berpasangan. Bila dia tak berpasangan ni, dia jadi hyperaktif, dia mula mengganggu neighbor dia, dia mula kacau kawan dia supaya dia dapat berpasangan. Jadi dia curi oksigen sebelah, molekul tu dia masuk kat dia punya charge tu kepada dia punya pasang yang tak berpasangan tu, maka dia komplit. Bila dia komplit, member sebelah pula komplain lah, dia pula tak komplit. Jadi haru biru kalau terlalu banyak free radical, ni yang kalau saya guna perkataan orang kampung macam jadi karat-karat lah, badan kita tu tak sesuai. Sebab apa? Sel-sel kita ni dah mula rosak. Jadi macam sampah. Bila dia sampah, kena ada orang sapu sampah, kena buang dia punya ni kat longgok, kat tempat-tempat tertentu. Ini dinamakan antioksidan.
Faham? Jadi yang tadi yang berpasangan, yang tak cukup pasang semua tu, dia jadi oksidan. Kalau terlalu banyak bahan-bahan yang free radical ni, dia free, bergerak, mengacau, mengganggu, maka kita akan jadi sakit atau berpenyakit sampai boleh jadi fatal, sampai boleh jadi heart attack, boleh jadi cancer, boleh jadi metabolic syndrome. Semua dah faham. Jadi kita kena ada sesuatu untuk mencuci. Macam lori sampah duk datang ambil, hari-hari dia kena sapu, dia kena ambil tong sampah, kena lungguk, kena bakar ke, kena dispose lah. Jadi kerja tu dinamakan antioksidan. Jadi anda dah faham tak sekarang? Saya cuba bagi fahaman yang cukup simple. Itu dinamakan antioksidan. Dalam bahasa Inggeris dia panggil scavengers. Scavengers tu macam kadang-kadang binatang datang makan semua tu kan. Lepas tu ada orang sapu lagi, lambat laun dia bersih. Itu dia panggil scavenge. Okey. Nombor 2 adalah disebabkan oleh oxidative stress. Maksudnya badan kita ni terlalu banyak ambil bahan-bahan yang toksik, bahan-bahan yang meracuni mitokondria tadi. Contoh seperti terlalu banyak gula lah, ataupun terlalu banyak processed food yang banyak artificial sweetener, ataupun banyak heavy metal, makanan-makanan, ataupun daging-daging yang banyak hormon, banyak antibiotik, ataupun ada arsenik, ada mercury, semua faham? Jadi kalau terlalu banyak badan kita dengan stres lagi melalui gelombang otak kita yang tak betul tu, maka body kita ataupun sel kita sekarang yang trilion-trilion tu pun jadi rosak. Habis. Boleh faham sekarang? Jadi 2 sebab utama ni memerlukan orang panggil apa? Tukang pembersih. Tukang penyapu, tukang jaga, orang kata tiap-tiap malam dia ataupun pagi-pagi dia dah buat kerja. Orang pergi office besok, tiba-tiba tengok jalan dah bersih. Kalau lah bersih kan. Jadi pekerja ni kena aktif dan kena rajin bekerja. Namanya ialah antioksidan. Alright. Orang pernah dengar macam vitamin C lah. Kalau zaman dulu yang paling popular namanya apa? Glutathione. Nama tu you tak payah ingat, tetapi orang-orang yang pandai sains, yang pandai baca sikit tentang nutrition atau fisiologi, doktor-doktor patut tahu glutathione memang terkenal. Sebab tu kalau you pergi beli kat farmasi ataupun barang-barang beauty semua tu kan, dia mesti nak masuk kalau inject vitamin C, dia mesti nak campur dengan glutathione. Kenapa? Sebab glutathione ni lah pembersih, menjadikan sel kita tu hidup balik dengan sehat. Tetapi sekarang ni, sejak kebelakangan 10 tahun lepas, orang dah buat kajian, rupanya glutathione tu dah jadi nombor 2. Jadi hari ni saya nak cerita apa dia yang nombor 1 yang kita boleh dapat dengan percuma. Saya ulang, percuma. You tak payah pergi beli pun, kecuali kalau you teruk sangat lah. Okey. Alright, namanya nak beritahu sekarang ataupun saya bagi itu dulu dia punya orang kata manfaat dia. Saya bagi manfaat, lepas tu you cuba teka apa nama bahan ni yang saya jadikan sebagai rahsia, tapi sekejap lagi saya cerita. Ada orang dah tahu pun. Ada yang dah tahu ke? Tulis kat situ. Tapi saya bagi tahu ramai yang tak tahu, iaitu ialah dia sehinggakan boleh kontrol you punya tidur. Dia bukan saja kontrol tidur, dia membalancekan you punya circadian rhythm. Maksudnya malam kita boleh tidur, siang kita boleh berjaga, kenapa kita mengantuk, kenapa kita tak mengantuk. Dah mula tahu tak apa nama? Dia sebenarnya hormon. Ni nak bagi tahu dah ni. Okay. So dia dikenal sebagai lebih bagus daripada glutathione sebab dia yang trigger, dia yang mencetuskan glutathione. Berarti glutathione tu dulu dia orang tak tahu macam mana glutathione ni boleh keluar banyak dalam badan kita untuk menjaga bahan-bahan sampah tadi. Ingat tak saya cerita? Rupanya ada lagi ibu dia atau abang dia yang dinamakan AAA, kita bagi tahu nama startnya dengan M. Lepas tu dia trigger, dia mencetuskan banyak glutathione. Jadi yang ni lah yang sebenarnya rahsia tu. Dia kontrol tidur you. Jawapannya ialah cepat, namanya melatonin. Pernah dengar tak melatonin? Selalu kan saya cerita, dia selalu Tuhan jadikan ramai orang tahu dia cuma keluar waktu malam, antara pukul 12 sampai pukul 2. Saya ulang, pukul 12 malam sampai pukul 2. Sebab tu, you jangan tidur lebih pada larut malam.
Sebab apa? You hilang anugerah Allah. Ini Allah yang bagi tahu. Kalau lah dia tak bagi melatonin, I ingat you berjegir mata, tahu tak jegir mata. Pukul 3 pagi orang dah berdengkur, you masih lagi ke kiri, ke kanan, kan, menerap lah tak betul, lepas tu bangun pergi kencing lah lagi, macam-macam lah terganggu. Besok menguap, mata jadi macam panda kan, macam burung hantu semua tu. Sebab apa? Melatonin you tak dapat. Okey, ramai orang cuma takat tu je dia tahu. Kalau kerja malam, nurse ataupun pilot ataupun kerja shift kelang kan, mereka selalu bermasalah dengan melatonin. Pasal apa? Kalau dia orang kerja katakan shift pukul 9 pagi malam sampai 7 pagi katakan nurse, jadi melatonin tu tak boleh mainkan peranan lah, sebab dia kena berjaga. Besok kalau dia nak tidur daripada pukul 8 pagi katakan sampai pukul 12 tengah hari ke nak bayar balik tidur, dah tak sama lagi dah. Faham tak? Jadi tuan-tuan puan sekalian, melatonin dikenal sebagai hormon tidur dahulu. Mulai hari ni dia bukan hormon tidur saja, dia hormon yang menyebabkan glutathione tu meningkat. Berarti glutathione kerjanya apa? Ialah cuci karat-karat, sampah-sampah saya kata tadi kan. Dia bersihkan kita punya sel. Mitokondria tu jadi lebih bertenaga, bermaya dan boleh buat macam-macam kerja. So, takat tu je. Rupanya ada lagi 10. Dia punya manfaat yang sehinggakan kalau you dulu dapat cuma belah malam, sekarang you boleh dapat sebelah bukan malam pukul 12 sampai pukul 2 saja. Kalau siapa yang tahu trik ni sekarang, you boleh dapat melatonin seharian. Maksudnya you simpan stok macam pelaburan tu supaya you boleh gunakan waktu-waktu yang lain daripada waktu nak tidur saja. Saya ulang, lain daripada waktu nak tidur saja. Contoh, saya habiskan yang malam dulu, sebab tu dia tak bagi you main komputer ataupun handphone. Siapa suka pakai handphone bawa tidur cepat, dan tanpa iPad you tak boleh tidur. Sebenarnya itu adalah satu amalan yang tidak baik untuk mengeluarkan saya kata tadi, melatonin. Melatonin ni keluar daripada pineal gland. Pineal gland tu di tengah-tengah otak. Dulu punya kepercayaan, sejak kebelakangan lagi, sejak melatonin ni jadi hero sekarang, dia nombor 1 tau, antioksidan. Dia rupanya didapati boleh keluar daripada mata pun, retina. Dia boleh dikeluarkan daripada liver. Maksudnya dia pengeluaran dia secara percuma, Tuhan bagi tu keluar. Ini yang saya kata bukan waktu malam saja. Dia boleh keluar daripada jantung pun ada reseptor dia, daripada testis pun ada, daripada ovary, daripada you punya organ-organ seperti pankreas. Pernah dengar ni? So daripada lung. Dulu mana orang tahu yang melatonin ni boleh keluar daripada organ-organ lain selain daripada pineal gland. Pineal gland tu kecil je tengah-tengah. Lagi tua, lagi kurang dia punya pengeluaran melatonin. Jadi tuan-tuan sekalian, cermin ni sekarang ni ada yang dia pakai anti-blue light. Pernah dengar tak spek yang beli untuk anti-blue light? So you kalau boleh pakai, macam saya ada yang anti-blue light ni, kalau nak tengok komputer, nak tengok handphone, macam saya kan hari-hari tengok iPad, tengok Google, saya kena baca banyak YouTube dan sebagainya. Jadi kita banyak pakai yang dipanggil blue light. So yang tu kena hindarkan. Itu satu. Nombor 2, you jangan pakai light yang fluorescent tu. Supaya banyak melatonin you akan keluar kalau you pakai lampu jenis lama. Tahu tak? Lampu yang jenis kuning tu, yang ada filament. Perasan tak lampu dulu-dulu, you boleh nampak dia punya pembakaran filament dia tak? Lampu tu boleh pakai. Kalau you nak pukul 10 nak baca lagi ke apa-apa. Maksudnya nak kena jangan yang cerah putih melepak tu, okey? Of course kalau LED light memang rosak melatonin. Bukan rosak sangat mata you tu, rosak melatonin you. Kita nak melatonin lebih sebab saya nak bagi 10 ni. Dia punya manfaat lagi. You boleh pakai, kalau you ingat tak zaman kita scout dulu, kita suka main campfire. Kenapa orang Mak Saleh ke apa-apa kat rumah dia orang tu, dia mesti ada fire punya place? Why? Satu, nak bagi panas lah. Dia orang pun tak tahu. Rupanya lampu pula, cahaya yang daripada api yang warna kekuningan tu, that yellow light tu is the best for your melatonin. Melatonin akan keluar lebih bila dia dirangsang dengan
bukan blue light tetapi dia panggil orange ke, orange yellow lah. Campfire, ataupun kadang-kadang kita pakai waktu tak ada api, kita pakai candle. Jangan main, api-api tu memang merangsang keluarnya melatonin. Saya dapat tahu ada lagi campfire, lampu yang lama, satu lagi infrared. Kan kalau you beli kat ni lah Amazon ke kat Shopee ke, you cuba type infrared light, yang kualiti bagus lah, takut datang yang rosak pula, bahaya mata you dan sebagainya. So infrared bagus, infrared sauna, kalau orang pergi panaskan badan semua pakai lampu yang warna infrared tu, itu bagus untuk melatonin, bukan saja untuk menyihatkan keluarkan peluh dan sebagainya, tapi cahaya tu. Jadi you dah tahu bahawasanya siang pula matahari, kenapa saya gilakan sangat matahari ni, rupanya dia merangsangkan melatonin keluar waktu siang untuk disimpan dipakai waktu malam. Ni orang tak tahu kan, selalu kan saya dulu pun cerita, melatonin cuma keluar waktu you tidur. Dah outdated rupanya. Sebab tu bila orang kena matahari, dia akan rasa segar. Itu disebabkan siang, tetapi penggunaan untuk jadi antioksida untuk menghilangkan penyakit yang sekejap saya nak list ni, dia waktu siang matahari juga merangsang keluarnya apa dinamakan melatonin. Dahsyat. Ni kan rahsia yang orang tak tahu. Selalunya orang ingat melatonin tu hanya hormon waktu gelap saja. Tak, dia juga hormon waktu cerah. Cuma orang tak dapat tahu, sampai sekarang baru tahu. Tiba masanya saya bagi 10 keuntungan. Ready? Number 1, dia adalah antioksidan nombor 1 dalam dunia. Ingat tu. So you jangan takut pada matahari, jangan takut pada campfire, jangan takut pada lampu-lampu yang ada filament, tapi cuma risau tentang banyak sangat LED ataupun lampu biru ni. Okey, baik. Seterusnya dia menguatkan immune system. Orang dah tahu melatonin ni kalau tidur cukup semua kenapa bagus, sebab rupanya dia melawan bila siang nanti katakan COVID sekarang, faham tak, virus pun bagus. So nanti saya tanya you all, you boleh dapat melatonin kat mana tahu? Okey, sekejap. Nombor 3, dia lawan inflamasi juga. Dia membantu omega 3. Ingat tak yang kita pakai Sasaenchi oil tu kan lawan pada inflamasi kan? Melatonin tambah lagi, tolong bantu. Cun tak? Kerja dia ialah sebagai antioksidan nombor 1 sekali. Nombor 3, nombor 4, headache. Siapa yang suka pening, jaga melatonin kita ni. Nombor 5, anti-cancer. You tahulah, bila saya tengok ada ayat atau ada research work yang melawan kanser, you mesti tarik saya masuk. Sebab orang yang pernah kena kanser, memang dia nak lawan sampai bila-bila pun. Lepas tu dia jaga saraf. Ni yang dulu saya operate tangan carpal tunnel kan, yang lepas operate lebih teruk daripada sebelum operate. Lain kali sebelum you operate, you kena belajar daripada I punya nasihat. Kalau boleh jangan operate dulu, boleh tak? Ni sampai hari ni saya 3 jari ni tak rasa. Nak pakai butang ni sampai hari ni pun masih lagi minta tolong. Kadang-kadang kawan ataupun isteri saya pasang butang ni. Macam OKU pula jadi. Tapi tak apa, itu kita lawan juga. Next one ialah kalau nak lawan penyakit nyanyuk, melatonin lah antara yang menahan you supaya lambat kalau nak kena pun. Nyanyuk ataupun lupa-lupa. Next, GERD. Pernah dengar GERD? GERD. Mana orang sangka melatonin, saya duk sebut selalu apple cider vinegar lah, betul tak? Celery lah, kan? Air bali, ingat tak saya cerita? You kena ambil Vito diet lah, vegan dan totally organic. Sekarang saya sebut Vito diet. Tapi yang penting ialah GERD, masalah bloating, masalah kembung, semua ni ada kaitan dengan melatonin. Anxiety, resah gelisah, depression, kemurungan, blood sugar. Siapa diabetes kat sini? Ada kaitan dengan tidur yang mencukupi. Sebab tu tidur mustahak. Untuk diabetes pun, selain daripada mengeluarkan melatonin waktu malam tu, saya kata apa, kalau you semua settle belah malam, siang pun akan rapi jadi hidup you.
Sebab apa? Dengan matahari, saya kata apa, dengan expose tu, dia akan keluar lagi melatonin, maka depression pun, kesedihan, kemurungan, keresahan, blood sugar akan balance sebab dia mengurangkan masalah IR, insulin resistant. Dah 12 ni saya bagi ni. Cardiovascular system, jantung. Saya bagi lagi bonus, nak tak? Tadi saya cerita tentang COVID kan. Orang dah tahu melatonin mainkan peranan. Weight loss. Mana you sangka tidur malam yang cantik, melatonin yang mencukupi, siang kena pula rangsangan-rangsangan daripada matahari, dan saya kata apa, kurangkan blue light semua tu, dia akan meningkatkan yang dipanggil brown fat. Tak payah ingatlah, itu sains. Kan kita ada white fat, lemak putih dan lemak brown. Kita nak lemak brown tu aktif. Dengan melatonin, brown fat akan lebih aktif, maka dia lebih cepat pecah lemak. So you can cut your weight loss lah. Tak payah nak beli-beli. Kan saya kata free of charge ni semua ni. Lepas tu menses cycle. Sampai menses pun, melatonin ni ada peranan dia. Bahkan kata kajian yang agak funny saya baca tu, dia kata nak menentukan tarikh you menopausal. Tahu menopausal, putus haid ni pun ada kaitan dengan melatonin naik turunnya. Dahsyat tak dahsyat? Saya suka ni belajar ni. Menopause pun ada kaitan dengan melatonin. Dan sebelum you menopause, masa you subur, masa you waktu nak dapat zuriat semua ni pun ada kaitan dengan melatonin. Terutama sekali kesuburan wanita. Melatonin mainkan peranan penting. Dan juga lelaki, masalah testosteron. Kalau perempuan tu masalah estrogen tinggi rendah, melatonin mainkan peranan. Kita habis dua lagi, iaitu satu blood pressure. Dahsyat tak kan? Sebab itulah rupa-rupanya Tuhan suruh tidur, bukan melawak kan. Jadi melatonin tu last kali ujung-ujungnya adalah untuk awet muda. Dahsyat. Sampai ke awet muda, sebab dia ada kaitan dengan kulit. Katanya kulit ni kalau melatonin mencukupi dan kita tidak terhutang dalam badan kita, maksudnya cukup lah melatonin, maka kita punya proses penuaan jadi lambat. Jadi tak payahlah you nak pergi. Kenapa tak payah nak pergi beli banyak-banyak walaupun ada jual? Kalau you type melatonin, berlambak jual kat online sekarang. Tolong jangan beli dahulu. Bukan saya kata tak boleh. Banyak juga pilot saya dengar pakai melatonin, banyak stewardess, nurses, pekerja kilang ataupun mereka andaski yang tak boleh tidur, boleh. You start dengan 0.5 to 1 mg. Kalau 1 gram is overdose. You ambil maksimum 3 mg dahulu. Saya ulang, 3 mg. Selalu dalam botol, kalau you pergi farmasi, dia tulis kat situ sama ada 5 mg sehingga ada yang jual sampai 10 mg. Tak perlu beli. Saya ulang, kalau you tidur okey dan tak ada bermasalah, bukan ada insomnia, you jangan beli. Sebab apa? Didapati kalau overdose, melatonin ni ada side effect seperti muntah, nausea, loya, pening kepala, you confuse. Maklumlah, dia kan ada kaitan dengan orang panggil neuro, maksudnya ada psychoactive element. Dia ubatnya ubat psikiatri sebenarnya ni. Okey, melatonin ni cuma sejak beberapa tahun lepas diiktiraf sebagai makanan lah, semua tu bagi saya tak perlu ambil. Okey. Dan dia punya impak pun lebih kurang antara 2 hingga 5% saja, lebih improve-nya nak tidur lebih cepat ataupun lebih senang you jatuh, you fall asleep lah kan. Tapi seperti mana ubat-ubat biasa, kalau lagi lama you makan, lagi bergantungan, lama-lama ubat tu pun kena tinggikan dos, lama-lama dia pun tak efektif. Dan you punya pineal gland pun jadi malas, dia jadi kecut, dia jadi calcified, langsung tak boleh pakai nanti. So, selagi mana boleh natural. Okey, kita dah habis. Dan untuk budak-budak jangan bagi melatonin. Okey, bawah pada 5-10 tahun jangan biasakan. Walaupun dia orang kadang-kadang fidgety, nak tidur susah sebagainya, ada juga mak bapak yang bagi yang jenis liquid, ada setengah yang ambil gum, macam chewing gum pun ada. Bagi saya, ajak cara lain lah. You tepuk dia ke, you belai dia ke, bagi dia tidur betul-betul. Jangan mulakan belajar ambil sintetik ataupun daripada botol punya melatonin. Sebab apa? Dah banyak Tuhan bagi dalam badan kita ni melatonin mencukupi. Okey?
Ada soalan apa-apa? Kalau tak, saya berundur dahulu. Semoga anda belajar sesuatu malam ni. Jangan lupa melatonin is now the number one antioxidant. Dia bagi sampai lebih pada 10 manfaat selain daripada dia mencuci, menjadi orang panggil penyapu sampah kita yang the best. Okey. Semoga hidup anda bahagia, dunia bahagia, akhirat syurga, dan always let go and feel good all the time. Terima kasih. Jumpa lagi.